Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Alhamdulillah kepada kaum muslimin dan kaum muslimat yang mana mengikuti di dalam radio Ta'awun dan radio Risalah Patani, marilah kita berdoa akan Allah Ta'ala. Semoga-moga Allah Ta'ala beri rahmat kepada kita dengan dapat menghidayahkan daripada dengan rahmatnya. Dan lagi juganya, semoga-moga kita berdoa juga minta Allah Ta'ala taufik dan hidayah kepada kita tentang masalah ilmu akidah. Alhamdulillah, kaum muslimin muslimat, maudhu' yang kita nak kecek pada hari ini dalam bab ilmu akidah ni, iaitu asbab bagi berpecah manusia di segi akidah. Sebab apa boleh manusia ni, kebanyakan manusia ni tidak berpegang dengan Quran, tak ada berpegang dengan sunnah Nabi di segi akidah. Atau orang panggil asbabut tafarruq min a'zamiha. Asbab bagi berpecah manusia, itulah perkara yang besar sekalinya. Yang mana Allah Ta'ala berkata, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah Ta'ala kata, berpeganglah kamu dengan tali Allah, jangan kamu berpecah. Jangan kita berpecah dengan Quran. Jangan kita berpecah dengan tali Allah, iaitu Quran. Maka marilah kita perhati tengok sebab gapo boleh manusia ni tidak menjadikan mengikut sunnah-sunnah, tambah lagi pula di segi akidah. Alhamdulillah, kita telah menduluikan bahawa sungguhnya sifat-sifat bagi orang ahli sunnah wal jamaah, nak royak sifat ahli sunnah wal jamaah. Sifat orang-orang ahli sunnah wal jamaah ni, iaitu hak besarnya 5. Pertama al-ittiba'. Sifat orang ahli sunnah pertama ittiba'. Ittiba' ke apa? Ittiba' sunnah. Ittiba' ni bahasa kita kata mengikut. Ikut Quran royak lagu mana, ikut Nabi royak lagu mana, turut belaka. Dengan perkataannya, dengan perbuatannya, hak mana Nabi buat turut. Dan dengan diam Nabinya turut. Dan dengan hak larang Nabi pun turut. Ikut Nabi buat lagu mana, orang panggil ittiba', orang panggil.
Orang panggil turut dengan perkataan, turut dengan perbuatan, turut dengan hak Nabi larang, turut dengan hak Nabi diam. Tu orang panggil ittiba', orang panggil mengikut. Supaya kata kita turut demo dah, ikut demo tu pergi ikut mana pun. Ikut demo tu royak gapo pun, turut belakang. Tu mana kata sifat orang ahli sunnah hak mula-mula sekali iaitu ahli ittiba'. Tu sebab itulah datang pada hadis Nabi kata alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Lazimkan olehmu, ini wajib. Alaikum tu orang panggil isim fi'il amr. Lazimkan olehmu dengan sunnah aku. Nabi kita wajib di atas kita kena turut sunnah. Sunnah hak Nabi. Hak sunnah Nabi ni mana? Hak Nabi kata, hak Nabi buat, hak Nabi diam, hak Nabi larang turut. Hak Nabi larang tak buat. Tu. Hak Nabi diam, itu tengok boleh dalil kata harus. Dan hak Nabi larang, turut juga. Turut dengan makna tak buat. Dan hak Nabi kata turut juga. Orang panggil turut belaka. Tu orang panggil mana kalau kata ittiba'. Yang keduanya sifat-sifat bagi orang ahli sunnah ni iaitu al-i'tisam. Berpegang. Turut dah tapi pegang pula. Kalau kita agak bergantung, kemah. Bila indat tanazu' ketika berbalah, ketika kelahi, ketika kelehing gapo demo kata lagu mana, kita tak tinggal hak sunnah. Pegang. Pegang. Dia pegang ni kemah. Supaya dengan kucing pegang tikus. Supaya dengan orang balik perahu, dia tak tinggal perahu. Kalau orang balik perahu tengah laut, kalau tinggal perahu, akan menjadikan jadi orang panggil matilah. Tapi kita jangan tinggal perahu. Orang tua bersedah, kalau balik perahu di dalam sungai laut, jangan tinggal perahu. Sebab perahu dia timbul naik pula. Kita gantung di perahu tu. Tu orang panggil mana kata al-i'tisam. Pegang. Tu sebab kata kalau kita bergantung di tali ke, kemah di tali tu. Turut pegang tali, turut pegang tali. Jangan pergi kok lain. Tu dua. Yang ketiganya sifat bagi orang ahli sunnah iaitu at-tamassuk bi ijma'i as-sahabah. Maknanya berpegang juga, tapi berpegang dengan ijma'. Hak tadi pegang ketika kita ada kelehing. Mung kata gitu, aku kata gini, aku tak turut hak orang lain, turut hak Nabi. Tu mana i'tisam. At-tamassuk ni mana berpegang dengan barang telah ijma' oleh ulama. Tu orang panggil. Kalau kita nak pegang dengan hak khilaf ulama pun, pegang hak ada dalil. Tu orang panggil setengah daripada sifat orang ahli sunnah. Yang keempatnya sifat bagi orang ahli sunnah ta'zim, menghormati dan besarkan akan sunnah, dan redha dengan hukum hak sunnah royak. Hak Nabi royak lagu mana kita redha. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Tuhan bersumpah, demi Tuhan engkau hai Muhammad, mereka itu tidak beriman, mereka itu menghukumkan dengan bagai hak Nabi hukum. Kalau lagu mana pun kena ta'zim, kita kena hormat dia, kita kena besar pada sunnah. Jangan duk besar hak lain. Kalau kita duk besar hukum orang lain, membawa pada tinggal sunnah. Ni buat kita hidup besar hak orang lain. Hidup besar kepada tok tu, hidup besar kepada
nenek moyang kita besar kepada benda hak lain. Tu orang panggil sabak, jadi tak ada hormati pada sunnah. Tu orang panggil itu sifat bagi orang ahli sunnah. Yang keempat, kena ta'zim kepada sunnah. Dan sifat yang kelima bagi sifat orang ahli sunnah, bazlul juhdi fi ma'rifatil haqq, iaitu memberikan akan tenaga habis-habis sungguh-sungguh untuk nak ketahui benda hak sebenar. Kita kena rajin dengar, rajin perhati Quran, rajin tengok hadis Nabi, rajin dengar orang mengajar, walau dalam radio, walau dalam tarotak, dalam mana pun kita rajin perhati untuk nak ketahui benda hak sebenar. Jangan kita buat muruk kepada hadis Nabi supaya tuai keduri tak saya makan nasi. Ni kita ni hawa kita orang ahli sunnah dah ni gak tak saya nak baca Quran. Apa muruk. Ni buat gitu. Buat muruk tak saya baca. Sebulan tak habis sekali, 2 bulan tak habis sekali. Kadang-kadang setahun tu tak baca, tak habis sekali habuk Quran. Perhati pun tak. Ni jadi orang panggil muruk, orang panggil buat muruk kepada Quran supaya dengan tuai keduri muruk nak makan nasi, gula hak dia buat keduri sendiri. Tu tak boleh buat lagu tu. Hawa Quran tu hak kita dah. Quran hak tu hawi kita pada orang Islam ni ke, buat muruk tak sip padu. Tu orang panggil buat supaya tuai keduri, tu orang panggil. Tu ada pun orang ahli sunnah ni, walau mana kita bersungguh-sungguh baca Quran, perhati makna Quran, dan lagi juganya dengar dia mengajar walau dalam radio, walau dalam YouTube, nak tahu benda hak sebenar. Hak tak sebenar tak usah ambil lah. Ambil benda hak sebenar sungguh. Tu orang panggil makna kata sifat bagi orang ahli sunnah 5 perkara. Pertama, ittiba' sunnah. Yang kedua, i'tisam, berpegang dengan sunnah ketika tanazuk. Ketika ada kelihing muaku gitu gini, rojak klik pada sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kena rak klik pada Allah dan Rasul. Jangan rak klik pada tok nenek. Jangan rak klik pada nenek moyang, jangan rak klik pada syekh tu syekh ni. Mukti kita ni jadi boleh jadi selera agama ni kerana kita hidup rak dah klik, rojak klik pada orang tu, rojak klik pada wali ni, rojak klik pada tok keramat tu, rojak klik pada ahli kubur tu. Sebab tu jadi kita jadi membawa kepada tak ada berpegang dengan sunnah ni. Tu 2. Yang ketiganya pegang kemah. Tu pegang kemah dengan perkara-perkara yang telah ijma' oleh ulama ahli sunnah. Tu. Dan lagi juga kena hormat kepada sunnah. Ini sunnah Nabi ni kita kena hormat. Kena ikut, kena turut. Susah payahlah apa, jangan tinggal. Tu Pak. Dan yang kelimanya, memberikan akan habis tenaga untuk nak ketahui benda sebenar. Seng patut belanja duit, belanja seng patut jalan kita berjalan, seng patut kita beli tarotak, kita beli tarosak apa untuk nak dengar perkara hak orang mengajar hak Quran, mengajar hak hadis Nabi. Ini orang panggil 5 perkara ni sifat bagi orang ahli sunnah. Tu. Maka orang ahli sunnah ni dia tak ada pecah dak. Dia yang mazhab dia. Mazhab ahli sunnah saya. Mazhab ahli sunnah ke apa? Ahli sunnah. Tapi nama dia tu banyak. Ahli sunnah orang panggil, jamaah orang panggil, al-firqatun najiyah orang panggil, al-firqatul mansurah orang panggil. Tu lagi juga apa dah? Al-gharib orang panggil, 5 perkara. Orang ahli sunnah ni nama dia 5. Benar saya. Pertama, ahli sunnah dengan sahabat dia tu ahli bagi sunnah. Ahli bagi sunnah Quran apa? Utamanya
Dialah orang sahabat-sahabat, orang tabi'in, orang-orang mengikut. Tu dia orang ahli sunnah. Tu. Dan lagi juga al-firqatun najiyah, puak yang lepas daripada azab. Mana al-firqatun najiyah, puak yang lepas daripada azab. Tu azab apa? Azab neraka, azab kubur, azab apa? Nabi royak kata dia kena puak yang lepas pada neraka ni, iaitu puak ahli sunnah. Dan lagi juga puak al-mansurah, puak ni ditolong. Tuhan tolong dengan sabar. Walau orang kata huduh lagu mana pun, Tuhan wi sabar oleh hati. Tetap di atas sunnah. Dan lagi juga al-gharib. Gharib ni maknanya puak pelik pada orang. Orang lain turut tok nenek, turut demo tu, turut syekh tu nanti. Dia turut sunnah, pelik pada orang. Tubalil ghuraba. Nabi kata, syurga tuba tu bagi puak pelik. Ya tak banyak puak ni. Tu puak ahli sunnah ya tak ramai. Tu sikit, puak sikit. Turutlah puak sikit. Ada pun puak bid'ah, ada pun puak syirik, ramai. Tu puak orang panggil gharib, orang panggil. Tu dan dikatakan jemaah. Nama puak ni walau kita sorang pun tapi kita turut sunnah, orang panggil jamaah. Tu nak royak cara sifat bagi orang ahli sunnah. Kemudian asbab jadi berpecah sunnah ni. Manusia ni pecah tak saya turut sunnah. Tak saya turut sunnah. Tambah pula berakidah. Kalau royak sifat Tuhan, royak nama Tuhan ke, jadi tak turut mana ada. Jarak mananya sikit orang hak turut sunnah dari segi akidah. Gapo? Ni sebab dia. Satu sebab pertama bagi puak yang berpecah belah daripada ahli sunnah, satu dengan sebab menyalahi jalan orang salaf. Jalan orang sahabat. Jalan orang tabi'in. Jadi dia tak serupa. Minhak dia, jalan dia tak serupa dengan minhak orang salah. Tak serupa dengan minhak orang sahabat. Tak serupa dengan minhak orang tabi'in. Orang salaf jalan dia pada ba'atikah, pada dakwah, pada suruh dengan baik, tegah daripada mungkar, pada hukum-hukum kesemua tu minhak dia saya. Jalan ni orang ahli sunnah, jalan ni orang salaf, jalan ni dia. Gapo? Iaitu Alkitab was sunnah. Jalan ni Quran dengan sunnah. Jalan ni sunnah satu ya. Dia tak ada berpecah orang ahli sunnah. Kemudian puak-puak bid'ah. Puak-puak bid'ah ni minhak dia gapo? Minhak dia tu jadi menyalahi daripada mazhab salaf. Gapo? Satu dengan sahabat terjemah kitab falsafah. Dengan sahabat kitab falsafah ni diterjemah menjadikan bahasa Arab. Di situ mereka tinggal sunnah. Iaitu pada tahun 110 Hijrah. Masa tahun 110 Hijrah ni, cakap masa dulu masa Nabi tak apalah, duduk belakang ni. Betapa tahun 110 Hijrah, jadi mana orang Arab tu pergi ambil kitab falsafah tu, mari terjemah. Jadi bahasa Arab. Ya kitab falsafah ni bahasa Yunan. Diterjemah jadi bahasa Arab. Maka banyaklah orang-orang pada masa tu ambil kitab falsafah tu mari baca. Maka dalam kitab falsafah dia royak apa? Cara minhak dia nya akal. Cara minhak dia fikir akal. Fikir orang tua. Fikir adat. Menyalahi dengan jemaah-jemaah ahli sunnah wal jamaah. Berbilingi macam-macam jalan ni dia. Jadi pecah. Tu. Sebab itulah harga siapa mana
hingga sampai kepada masa kita learning juga. Jadi maknanya orang duk i'tikad kata nak kenal Tuhan kena dengan akal. Hukum akal 3. Wajib, mustahil, harus. Gi ambil akal ni buat nak kenal Tuhan. Tak ada kata nak kenal Tuhan ni gi ambil sunnah dak. Tu 2-3 tahun lepas mari dah tengah masa kita ni ke orang dia ngaji hukum akal. Wajib, mustahil, harus. Wajib benda ada tak terima tak ada. Tu. Mustahil benda tentu tak ada tak terima ada. Harus bagai boleh nak ada boleh tak ada. Dia ambil hukum ni buat nak kenal Tuhan. Itu sebab jadi berpecah umat Islam daripada jalan ni mazhab salaf kerana mereka guna dengan akal dan diguna dengan ilmu syekh orang tua-tua. Hingga sampai tempat kita masa dulu hari tu ni ke duk balah buku mustahil coding. Mustahil itu coding kayak baru. Tu gak balah demo ni mustahil coding. Lubang tu ada gedak. Lubang tu. Terus tengah kata lubang tu bukan makhluk. Tuhan tak ada buat kali. Tengah kata lubang tu makhluk. Jadi balah buku tu. Buat apa? Kerana guna dengan akal. Dan lagi juganya guna dengan hukum adat. Hukum adat. Wajib adat, mustahil adat, harus adat. Kita sendiri pun ngaji habis cakap buku tu. Jadi semua ni menyalahilah daripada jalan ni ahli sunnah. Ahli sunnah dia nak kenal Tuhan bukan kenal dengan akal. Dia bukan nak kenal dengan kata-kata orang tua, tidak. Dia kena ngaji cara Quran dengan hadis. Dia bab sunnah ni, bab i'tikad ni, dia kena ittiba'. Dia kena turut hak Tuhan royak. Kalau tak turut hak Tuhan royak, mari duk fikir dengan akal. Sudahlah orang panggil. Tu lalu berpecahlah. Jadilah bab i'tikad ni ke jadi Jahmiyah, pecah naik. Ya puak yang ramai. Puak hak menyalahi daripada sunnah ni orang panggil puak bid'ah di segi i'tikad. Jadi apa? Jadi Jahmiyah, jadi Mu'tazilah, jadi Qadariyah. Jadi bermacam-macam jadi gulungnya. Apa? Kerana dia terbasar kelik kepada tok guru dia. Jahmiyah, dia terbasar i'tikad dia kepada Jahmin ibn Safwan. Qadariyah terbasar kelik kepada bid'ah dia. Bid'ah di segi qadar Allah Ta'ala takdir Tuhan. Tu. Mu'tazilah terbasar kelik kepada sifat tok guru dia. Mu'tazil, Wasil ibn Atta' Mu'tazil. Jadi tak ada klik kepada sunnah dak. Sebab itulah jadi berpecah umat. Orang Islam, orang semaya, orang puasa, tapi bab i'tikad ni menyalahi daripada minhaj orang salaf. Inilah maksud dengan Tuhan royak dalam Quran, iaitu pada firman Allah Taala, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Dalam suratul An'am ayat 159. Innal ladzina farraqu dinahum, sungguhnya orang berpecah mereka itu akan agama mereka itu. Berpecah akan i'tikad mereka itu. Wa kanu syi'a, dan adalah mereka itu berpuak-puak. Puak tu, puak ni. Tu. Jalan ni apa tu? Jalan ni hak pecah syaitan. Lasta minhum fi syai'. Allah Ta'ala kata, bukanlah engkau itu hai Muhammad
nabi mereka itu. Tak, bukan nabi dia tak. Jadi Tuhan royak kata orang berpecah etika dia daripada sunnah ni. Allah Ta'ala royak kata Nabi Muhammad tu bukan nabi dia tak. Bukan nabi dia apa? Nabi mana lagi nak pakai? Jadi maknanya keluar pada sunnah orang panggil. Itu asbab bagi menyalahi umat Islam daripada jalan ni etika mengikut Quran dengan hadis. Sebab hidup turut akal, hidup turut ilmu falsafah. Sebab itulah etika Tuhan tak atas tak bawah, bukan sunnah. Bukan kata sahabat, bukan kata nabi, bukan kata ulama-ulama sahabat. Hanya kata puak falsafah. Puak falsafah apa? Orang panggil puak falsafah ilahiyun. Puak falsafah yang terbasar kata dia ni kena Tuhan. Bukan atas, bukan bawah. Dia nak kata atas, takut serupa dengan menolak atas. Nak kata lek bawah, takut serupa dengan menolak bawah. Lepas tu, pakai kata tak atas, tak bawah. Tak atas, tak bawah ni dalam ilmu akal. Kalau yang kita ngaji mari, benar mustahil. Benar mustahil. Tak halus, tak besar. Tu tak atas, tak bawah. Benar tak ada orang panggil. Tak gerak, tak dia. Jadi Tuhan bagi sifat lagu tu. Tuhan bukan besar, bukan kecil. Sedangkan Tuhan dak kata Allahu Akbar. Kita dak mengucap dalam takbir tu Allahu Akbar, Tuhan Maha Besar. Dak dah ya Tuhan tak Maha Besar. Kalau besar jadi baharu. Kalau atas jadi baharu, kalau bawah jadi baharu, kalau kecil jadi baharu. Jadi mana membawa kepada engkar sifat-sifat Tuhan yang Tuhan ada royak mai dalam Quran. Tu. Hingga siapa orang jahiliyah lagi yang mengaku kata Tuhan Maha Besar. Ra'aitullaha akbara kulli syai'in, kata syair. Aku yakin kata Allah Ta'ala tu lebih besar daripada tiap-tiap suatu. Kita orang Islam mengaji ilmu akal ni tak berani kata Tuhan Maha Besar. Takut pergi serupa baharu. Tak serupa apa besar yang layak dengan zat dia. Tinggi yang layak dengan zat dia. Cukup dah lagu tu, ambil hak tu ya. Ya bab sifat Tuhan ni orang ahli sunnah ya wajib 3 perkara. Kena isbatkan akan sifat mana yang layak dengan Tuhan lagu mana isbat mengaku kata Tuhan bersifat lagu tu. Yang kedua, menafikan menyamai baharu. Menafikan menyamai benda baharu. Kalau besar pun bukan serupa dengan baharu. Kalau tinggi pun bukan serupa dengan baharu. Bukan serupa dengan arah, bukan serupa dengan pada yang layak. Lepas tu tafwid serah. Besar yang layak dengan zat dia. Tinggi yang layak dengan zat dia. Jadi makna itu jalan ni ahli sunnah. Kita kena halih dah lah ni. Kena halih etika mengikut Quran. Tuhan Maha tinggi, tinggi yang layak dengan zat dia, tak menyamai baharu. Tuhan Maha besar, besar yang layak dengan zat dia, tak menyamai baharu. Bukan jenis baharu, bukan berjiring berjising dak. Sebab apa? Sebab Tuhan royak Al-Quran. Kalau tak percaya hak tu, negeri percaya hak mana lagi? Kita orang Islam kena percaya Quran. Pelik kan Islam negeri percaya orang tua tu nenek. Pelik kan Islam negeri percaya akal semata-mata akal. Maknanya orang bid'ah di segi akidah ni akal tu hakim dia. Akal tu hakim dia. Ada pun orang ahli sunnah ni Quran dengan hadis tu hakim dia. Tak sama dah lah. Kalau Quran royak lagu mana tak betul dengan akal dia, dia tinggal Quran, dia ambil akal. Dia ambil hak fikir akal lagi. Itulah asbab yang pertama boleh menyalahi orang-orang khalaf. Puak-puak khalaf di belakang ni tak turut sunnah Quran. Buat apa? Buku sat ni. Tu satu takut jadi baharu. Yang kedua takut jadi berjiring. Yang tiga takut jadi bertepak. Padahalnya Tuhan bukan lagu tu. Dia duk takut saja ya. Tu. Sebab itulah mereka eka dengan ayat
istawa Tuhan. Eka dengan sifat akbar, Tuhan Maha Besar. Itu maknanya maksud dengan firman Allah Ta'ala ayat yang keduanya. Allah Ta'ala kata fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Fataqatta'u, maka berpecah mereka itu. Berpecah. Amrahum, akan hukum mereka itu, etika mereka itu bainahum. Pecah. Zubura, beberapa kitab-kitab. Pergi kitab tu, pergi kitab ni, pergi kitab tu, pergi kitab falsafah tu, pergi dia mana pergi dengan hak dalam surat dalam kitab. Dan kitab buruk kita apa meh tu dak pakai mari. Kitab falsafah makan mari. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap puak mereka itu duk suka dengan barang hak dia duk pergi tu. Boleh pergi kitab buruk dua juga. Suka baca. Hingga siapa tinggal Quran, tinggal sunnah Nabi. Hadis Mi'raj tentu Nabi royak Nabi naik ke langit. Tak leh, tak percaya kata Tuhan atas. Tu hidup percaya hak lain. Itulah asbab yang pertama. Maka berpecah lah puak-puak bid'ah di segi akidah ni. Jahmiyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Syiah, Qadianiyah, Bahaiyah. Jadi pecah. Hingga sampai Nabi kata berpecah umatku 73. Jadi 73. 72 kulluhum finnar. Kesemua masuk neraka. Illa wahidah. Malaikat saya puak tak masuk neraka. Iaitu puak apa? Puak i'tikad supaya dengan hak Nabi i'tikad. Iaitu ahli sunnah wal jamaah. Nabi kata al jamaah. Puak jemaah sahabat-sahabat. Jemaah tabi'in hak ni ya, so ni ya. Maka orang ahli sunnah ia tak pecah. Kalau khilaf lagu mana pun, khilaf mung gitu gini pun, ia tak luar pada sunnah. Khilaf tak apa, tapi jangan lepas luar pada sunnah. Ada pun fuah bid'ah ni, ia khilaf lepas luar pada sunnah. Hidup turut hak luar pada sunnah. Hingga sampai sunnah ni jadi tak pakai, jadi halak bala orang panggil. Itulah asbab yang pertama, asbab jadi berpecah manusia daripada sunnah, iaitu menyalahi daripada jalan orang salaf. Sebab pertama. Sebab yang kedua bagi berpecah umat Islam daripada sunnah, al-istima' ilal akazib. Hidup dengar kepada orang-orang hak kecek dusta. Hak orang sarah, orang kecek gapo, hak jalanan dusta. Hidup mai hak tu mari pakai. Siapa dia? Iaitu puak bid'ah, orang-orang berpaling daripada sunnah Quran ni. Dia kecek gapo di segi akidah, dia tak ada nak pada sunnah. Tak ada nak pada sunnah. Bahkan dia ta'assub, klik kepada syekh dia, klik kepada suruh orang waktu dia, seperti bandingnya sepengamayat dengan orang mandi. Dia kata mu anak muridku, malah anak-anak mu jangan deraka kat aku, mu jangan menyalahi dengan aku. Mana anak murid juga turut tu guru, tak kira wala guling pating lagu mana pun, supaya dengan mayat hak orang duk mandi. Mayat tu ke ikut orang mani nak buat gana, nak balik kau tu, balik kau ni, dia tak ada kata gana dak. Inilah makna kata hawa kita anak murid demo juga ikut tok guru royak gana. Padahal benar hak dok royak sat ni tak ada dalam sunnah Quran. Kalau orang mari tak suka dengan hak kita dok royak dalam Quran ni, tu jangan percaya. Jangan percaya, itu mazhab lain. Itu puak lain. Itulah sebab yang kedua.
Kerana hidup dengar cakap dusta-dusta daripada puak-puak munafik, daripada orang-orang berpaling daripada sunnah, daripada puak bid'ah. Mereka itu tidak berkanaki di atas akidah yang telah ijma' oleh ulama sahabat. I'tikad Tuhan atas arah ni ijma' ulama sahabat, bukan khilaf dak. Pas kita dak kata masalah khilafiyah. Ya bukan khilaf, tak ada khilaf kali. Hak khilaf ke apa? Khilaf orang tak faham lah. Orang tak faham sunnah Quran. Khilaf ni mana juga ijma'. Le Quran semua tu 7 ayat. Summastawa. Tak ada ayat kok lain pada tu. Tak ada kata summastaula. Tak ada kalibuk pun. Kita hidup turut. Kalau tiba-tiba hidup kata khilafiyah. Tu. Jago. Kembali keliklah pada orang yang i'tikad kata i'tikad tu atas ni hidup gaduh, bukan tu masalah khilafiyah. Kadang-kadang orang-orang ahli-ahli dakwah sendiri pun duk kecek, kadang-kadang orang ahli ilmi sendiri pun duk kecek. Dia kata masalah khilafiyah. I'tikad tu atas tak ada khilaf ulama. Tak ada khilaf, hanya khilaf di mulut demo royak ya. Hidup pergi dengan syair. Syair apa? Syair yang riwayat daripada Akhtal. Akhtal itu orang Yahudi. Pas pula istawa dengan mana istaula. Ya tak ada luar harap lagu tu. Malaikat luar Akhtal Yahudi ni. Qad istawa bishrun alal iraqi min ghairi saifin aw damin muhraqi. Ya istawa tu istawa mana istaula. Tak ada dalam luar harap, dalam luar Quran, dalam tafsir, tak ada. Malaikat puak bid'ah lah. Tu. Marilah kita kembali kelik. Jangan kita hidup dengar cakap dusta dengan tak ada dalil. Tak ada dalil, maka wajiblah di atas kita kena tetap. Tu. Kena tetap di atas sunnah. Dan jangan hidup gaduh turut khabar-khabar yang menjadi dusta. Seperti mana pada firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Hei segala orang beriman, jika datang akan kamu oleh orang fasik. Jika datang akan kamu oleh orang fasik, orang hendak royak, cita-cita bahaum, cita-cita dusta, fatabayyanu, yani fatasabbatu, maka hendaklah kamu tetapkan di atas sunnah, antusibu qauman bijahalah, bima takut kamu tu mengenai turut orang dengan jahil. Kita turut orang ikut demo royak apa? Kadang-kadang kok tepi-tepi tangga, kadang-kadang kok kedai-kedai, kedai royak, juga turut tu. Tak boleh, kita kena turut rojak klik kepada sunnah. Maka ayat ni dia turun dengan sebab puak Bani Mustalak. Orang baru masuk Islam, tetapi mereka itu datang khabar kepada orang kata satu kabilah puak Bani Mustalak ni tidak mengeluarkan zakat. Maka pakai duk kecek, tengok sungguh dak kali. Tu sebab itulah kita kena tetap di atas sunnah. Jangan kita hidup turut mengikut cita-cita baharu. Dia mah kata kalau pergi Quran gitu ke, kaum muda. Orang kecek. Kalau hidup pergi Quran gitu ke, Wahabi. Tu membawa kepada ni orang panggil orang berpaling daripada sunnah. Tu jangan kita hidup gaduh. Kata ke orang lagu tu. Tetaplah kamu di atas sunnah. Itu orang panggil sabak yang kedua bagi manusia berpecah.
berpecah daripada sunnah Quran, sunnah hadis kerana hidup dengar ikut orang kecek. Hidup dengar. Tu puak ni. Hidup akik puak. Islam dia ya. Sepuak ya. Ngapa? Tu sunnah. Islam tu ya. Kalau ada lepas dah tu gak, puak bid'ah dah lah. Tu. Kalau salah kata orang tak awak makan 7 hari apa, cuca dah. Tu puak tu, puak lain. Mana puak mana? Itulah puak Islam. Tu. Tu makna kita jangan hidup dengar belah tu. Itu dua. Yang ketiganya, suizan, jahat seko. Hidup jahat seko dengan orang tu sunnah. Tidak ada harus bagi kita orang Islam ni hidup mengupak, hidup mengacung, meminahkan akan satu cakap pening daripada orang ni pergi ke orang ni. Ada tu orang hak mengupak. Mengupak mana? Duk kata ke orang. Kata apa? Memberikan akan mengacung. Tu kecek pe. Orang panggil kecek we jadi orang tu peheh hak luar pada sunnah. Itu setengah daripada sihir. Itu haram, tak boleh. Sebab tu datang pada hadis katanya, inna minal bayani la sihran. Sungguhnya setengah daripada bayan, setengah pada bayi, kecek bayi orang peheh ni, itu satu sihir. Ilmu sihir haram, dosa. Bukan sunnah dak, bukan Quran dak, bukan hadis Nabi dak. Kita gede kecek bayi dia mana apa? Tu tinggal patutkah kita nak tinggal orang tua dulu? Patutkah kita nak buat perkara yang tak sama dengan atuk nenek? Kita kena pega kata. Jadi kecek pe tu orang panggil setengah pada sihir. Hak Nabi kata setengah daripada bayan itu sihir. Itu lagi juga mengupak. Hidup kata Ibnu Taimiyah. Hidup kata kepada Syekhul Ibnu Taimiyah. Orang tu duk kata gitu. Dia kata tengah orang kata hukum kufur dengan Ibnu Taimiyah. Dia kata Muhammad Abdul Wahab ni orang macam-macam duk tuduh. Sedangkan mereka itu ulama sunnah. Ulama menghidupkan akan sunnah. Ulama yang menghidupkan akan tauhid salaf, maknanya Ibnu Taimiyah. Dan lagi juganya Muhammad Abdul Wahab. Orang ni orang menghidupkan sunnah etikad, mengikut sunnah. Lalu kita pakai duk ngupak. Tengah orang duk ngupak kata ke dia. Tu haram dosa. Nantilah Allah tak ambil, maknanya pahala tu pergi ke orang lain. Pahala dia buat kerja amal lagi apa pergi kepada orang kita ngupak tu. Dan lagi juga dosanya supaya makan daging orang mentah-mentah. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan. Adakah kasih seorang kamu bahawa nak makan daging saudara dia sedangkan saudara tu mati? Orang mati pergi makan daging orang, tu mengupak. Dosa haram, tak boleh. Jangan kita gedung ngupak orang. Maka sebab itulah kita kena turut sunnah baiki molek akidah kita. Kalau tak kena, kita klik mari pada sunnah. Nak buat gana lama-lama mari dah kita pun tak tahu. Kita baru tahu. Kita rojak klik pada sunnah. Jangan kita duduk malu. Ni malu. Malu tak boleh. Malu agama tak boleh. Hendaklah kita teguh molek. Sebab tu datang pada hadis katakan la yadkhulul jannata namamum. La yadkhulul jannata namam. Tidak boleh masuk ke dalam syurga oleh orang yang mengacung. Hidup mengacung, hidup pelaga orang. Hingga sampai kadang-kadangnya kelahi, tak bertegar. Demo nung demo ning. Tok guru pala benar nung, tok guru ngapala khiyah nung, tak belaga. Apa? Kerana berebut nak jadi riasah. Tu. Maka sebab itulah
Nabi kita dia besar kepada Aba Zarrin. Nabi katakan, ya Aba Zarrin, Nabi kata, jaddidis safinah fa innal bahra amikun. Nabi kata, hei Aba Zarrin, membarukan olehmu akan perahu mu. Mu nak lakah laut ni, mu kena baik kiwi baru molek perahu. Fa innal bahra amikun, kerana sungguhnya laut tu dalam. Apabila kita nak lakah laut dalam ni, kena baiki perahu kita. Kalau kita nak naik tu, jadi molek, kukuh molek. Mana kinayah daripada agama kita, i'tikad kita ni, kita kena baiki we kena dengan Quran, we kena dengan hadis Nabi. Kerana kita nak pergi ke akhirat ni supaya dengan nak lakah laut yang dalam. Dan lagi juga wa khudh az-zada kamilan, dan ambil olehmu akan bekal yang sempurna. Ambil bekal yang banyak, wa amalai banyak. Fa innas safara ba'idun, kerana sungguhnya musafirmu ni jauh. Kita nak berjalan jauh, kita nak bekal banyak. Tu. Dan lagi juganya wa khaffifil himla, dan peringatkan olehmu akan pernaikkanmu. Kita nak naik ke perahu kita tu, jangan muak bagai banyak sangat. Kalau kereta kita jangan muak bagai banyak sangat. Fa innal aqabata kaudun, kerana sungguhnya bongok bukit tinggi tu, bukit yang tinggi. Apa kalau kita naik bukit tinggi sana ni, kalau kita buat bagai berat macam ni, nak gelosor turunlah. Jangan muak berat sangat. Jangan buat dosa banyak sangat. Wa akhlisil amala, dan ikhlaskan olehmu, bersihkan amalmu. Fa innan naqida basirun, kerana sungguhnya orang yang meksa tu orang bijak. Nabi kita besar kepada Aba Zarrin 4 perkara. Membarukan perahu kerana laut tu dalam. Ambil bekal banyak kerana musafir tu jauh. Dan peringatkan akan kereta muat temu kerana bongok tu tinggi. Dan ikhlaskan akan amalmu. Fa innan naqida basirun, kerana sungguhnya orang yang mesak kat jalan tu orang yang bijak sekali. Mu nak susuk pun tak boleh. Ini hak Nabi besar kepada Aba Zarrin. Maka oleh itu kita kena usaha jadi i'tikad kita ni bersih. Hak turut sunnah, amalan pun turut sunnah. Tu orang panggil ikhlas molek amalan tadi. Itu orang panggil yang kedua. Dan lagi juganya yang keempatnya, asbab bagi manusia tinggal sunnah at-tahajur bainal muslimin wa adamul mukalamati ma'al maqati'. Hijrah di antara sama-sama orang Islam, tidak berkecek serta putus rahim. Ini satu macam juga. Tengah-tengah orang-orang zaman dulu gitu juga, tak berkecek demoning. Balah buku apa? Kecek bukunya, mustahil coding, mustahil gitu. Tak sama, apa kalau tak sama dengan dia kan? Ya balah tegar, tak tegar. Itu asbab jadi tinggal manusia tu daripada sunnah, kerana at-tahajur, kerana hijrah di antara sama-sama orang Islam, hingga siapa tidak berkecek, hingga siapa putus rahim. Maka sunnah tadi tak ada. Ada balah. Islam ia bukan suruh balah. Nak balah khilah lagu mana, khilah lah. Mu nak pakai dalil ni, pakai. Ku nak pakai dalil ni, pakai. Balah tak ada. Ni balah yang siapa? Maknanya hak tak ada dalam Quran tu kita balah dengan siapa tak tegar. Itu hijrah orang panggil. Maka hijrah ni terbagi pada 3. Pertama, hijrah orang mukmin yang mustaqim di atas Islam, maka itu haram, tak boleh. Kita dah hijrah tinggal tak tegar sama-sama Islam, itu haram, tak boleh. Sebab datang pada hadis Nabi kata la tahasadu wala taqata'u wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kamu berdeki-deki,
Jangan kamu berputus-putus rahim. Jangan kamu paling belakang aku. Jadilah kamu hamba Allah Ta'ala bersaudara. Kita semua saudara. Jangan siapa tak tegar. Mung pakai dalil ni. Itu sebab jadi perpecah. Dan lagi juga hadis Nabi bunyi, la yahillu li muslim ay yahjura akhahu fawqa salasin. Tidak ada halal bagi orang Islam bahawa tinggal tak tegur akan saudara dia lebih pada 3 hari. Sampai 3 hari tak boleh. Itu bahagian pertama. Bahagian yang kedua, bahawa hijrah tinggal tak tegur sama-sama Islam tapi kerana nak buat ubat. Roja atau batin kerana harap dia nak taubat. Seperti tok laki hijrah dengan bini dia kerana nak bini dia taubat. Seperti pak hijrah dengan anak dia tak tegar kerana nak anak dia taubat. Tak apa tu. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah hijrah. Nabi kita tak tegar dengan setengah daripada sahabat. Sahabat mana? Sahabat yang menyalahi. Sahabat yang menyalahi daripada perang Tabuk. Janji nak pergi perang Tabuk, dia tak pergi. Tu bila hingga sampai 50 malam Nabi tak tegar. Setengah daripadanya Ka'bun Ibnu Malik. Nabi kita hijrah dengan dia. Hingga sampai dia taubat baru Nabi tegar. Itu seperti mana pada firman Allah Ta'ala, wa 'ala salasatil ladzina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ard. Tu orang panggil hijrah yang kedua. Hijrah ni kerana nak dia taubat tu boleh. Seperti tok guru. Tu tak tegar dengan anak murid dia kerana dia nak anak murid dia taubat. Tu. Bining, laki bining, nak bining taubat. Anak tu istighfar taubat. Jangan deraka kepada pak, jangan deraka pada mak. Maka tu harus boleh. Qadar tu. Dan yang ketiganya hijrah tam. Ini hijrah sungguh ni. Iaitu hijrah dengan orang kafir musyrikin. Tu yang mana pada firman Allah Ta'ala, wahjurhum hajran jamila. Dan hijrah oleh mengakai mereka itu sebagai hijrah yang elok. Maka ini orang panggil setengah daripada syarat Islam. Syarat Islam ia kena ada 4 perkara. Pertama, kena tahu tauhid ibadat. Jangan tahu kadar rububiyah saja, ibadat syirik. Tak boleh. Ibadat syirik, tapi rububiyah ada ayat 3. Itu hak Tuhan kata dalam Quran, wa ma yu'minu aksaruhum billah illa wa hum musyrikun. Orang panggil iman dengan tauhid rububiyah tapi tidak beriman dengan tauhid ibadat. Itu syirik. Yang kedua, kena tasdik khabar mari Nabi. Tu syarat Islam. Yang ketiga, al-qiyam bin nasihah. Kita kena berdiri dengan nasihat, dengan dakwah. Yang keempat, bara'atun minasyirki wa ahli. Kita kena berlepas daripada syirik dan berlepas daripada ahlinya, ahli syirik. Itu orang panggil syarat Islam 4 perkara. Ma'rifatut tauhidil ibadah. Yang kedua, tasdiqur rasul fima jaa bih. Yang ketiga, al-qiyam bin nasihah. Yang keempat, bara'atun minasyirki wa ahli. Itulah yang mana kita boleh faham kata asbab jadi berpecah umat Islam daripada mengikut sunnah 4 perkara. Pertama, menyalahi daripada minhaj salaf. Yang kedua, istima' ilal akazib. Yang ketiga, su'uzzan wal ifk. Jahat seka dengan orang tu sunnah. Dia seka, dia ngupak, dia kata huduh wahabi tak wahabi. Dia hukum kufur. Ulama tu hukum kufur dia mening. Dia mengaktikak tu atas. Dia kata kufur. Padahalnya dia mengaktikak tu bukan menyamai baru supaya Quran royak tu lah.
Jangan gaduh orang panggil. Yang keapanya at-tahajur bainal muslimin, itulah sabab bagi berpecah umat Islam. Maka oleh itu kita buat sekadar ni dulu pada hari ini. InsyaAllah kita akan mengikuti di belakang pula. Aku qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.